perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Kita ni hamba dia. Hantar kerja lagi kan? Kerja tak? Tak kerja lah, pencen. Orang yang kerja hajiman ada undang-undang dan peraturan hidup? Ada kan? Kerjalah di mana pun, Kelang ke, kerajaan ke, swasta ke, termasuk tahfiz mutmainah. Dia ada undang-undang, ada peraturan. Kena mai pukul berapa, balik pukul berapa. Hajiman dia kita bagi fleksibel. Sebab dia kerja tak ada masa. Budak-budak sakit tengah malam ke 12 malam dia kena hantar ya. Tapi dia ada juga undang-undang. Itu untuk dia. Kan? Ada yang kita telah tetapkan 8 sampai 2. 8 sampai 2 lah. Nak kerja lama-lama pun gaji tak tinggi. Kan? Padahal lah berapa jam? 6 jam. Kan? Jadi kita suruh kerja 8 sampai 2. Tapi ada undang-undang, ada peraturan. Takkan kita dengan Allah tak ada undang-undang dan peraturan hidup? Kita ni hamba dia. Seronok macam mana pun kalau dengar laungan azan berhenti sembahyang tu. Saya nak bagi tips ni anak-anak muda dengar ni. Kita 60 dah, saya dah melalui proses macam-macam lah dalam kehidupan ni. Alhamdulillah. Tuhan bagi 4 kali lah pergi Mekah. 2 kali haji, 2 kali umrah. InsyaAllah 2015 kita nak pergi lagi bulan 12. Bawa Pak Long pula. Pak Long simpan duit banyak sikit. Bukan nak bawa free. Nah. Jadi mutawif pula lah ni, naik martabat lah. Alhamdulillah. Nah, dah 4 kali pi, takkan tak reti ikut nak bawa kerja umrah, kerja haji. Nah. Jadi apa yang saya nak sebut ni adalah kita kena sedar kita adalah hamba Allah. Dia cipta kita, kita sebagai hamba kena ikut undang-undang peraturan dia. Selama mana kita berjaya, dengar elok nah. Tunduk dan taat kepada perintah Allah, kitalah yang disebut dalam Quran orang Islam. Hak du adalah ni Tuan Haji Melayu Islam belum tentu lagi. Apa dalam Quran? Ali Imran surah ketiga ayat 83. Kalau nak tahu makna Islam, ni di antara ayat Ali Imran 83, Al-Baqarah 111, 112. Saya nak ambil Ali Imran ayat 83. Afa ghair dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Tu dalil dia. Ni makna Islam. Nah, kita Islam lah. Tengok makna ni, kalau kita tunai tuntutan ni Islam, kau tu nak Melayu lah ataupun Arab. Arab, saya duduk di Yaman. Laungan azan Pak Haji, tak semayang. Dia Arab, dia bukan Islam. Islam yang dia, ayat dia. Yang bermaksud, apakah kamu mencari agama selain pada agama Allah? Sedangkan apa yang ada di langit dan di bumi, tunduk. Tunduk kepada perintah Allah, sama ada dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Tengok. Tunduk dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Ini sifat seorang Islam. Suka tak suka, kalau ni perintah Tuhan kena buat, bukan sembahyang, termasuk hudud lah. Mereka tak faham hudud, ayat banyak. Al-Baqarah 217, Al-Maidah 33, 38, 90, An-Nur ayat 2 dan 4, Al-Jasiyah ayat 18, An-Nisa 105, Al-Maidah 49. Ayat kewajipan melaksanakan hudud. Tak percaya, pergi panggil ustaz lain, ada mengajar masjid ni. Ustaz Syarilung kata, betul kan ni ustaz? Kita sebagai hamba, bukan dia suruh semayang, dia suruh laksana hudud. Tak lagi lah. Matlamat yang kedua ada disebut. Jadi bila dengar laungan azan, orang muda-muda ni ustaz nak bagi tips ni. Syahrul, gemuk dah cuti sebulan, badan naik. Berapa juzuk dah Syahrul? 20 juzuk. Tu. Orang mata mangan. Anak
anak leh 26 lah kot. 26 lah. 26. Anak Pak Long 20 apa lah. Mana tadi nampak ada macam ada. 20 lebih. Tu. Kampung Pokok Asam seorang tak ada hafal Quran. Kan? Macam mangan ada 3 lah. Kan? InsyaAllah tahun lepas habis. Kalau yang muda ni nak hidup berjaya, ni pesanan Allah. Dalam soal rezeki, bila kita tunai tanggungjawab sebagai hamba, rezeki dia mai Pak Haji. Ustaz bimbang. Patuh pada perintah Tuhan, taat pada perintah Allah, rezeki mai. Jangan duk bimbang lah. Allah berfirman dalam surah Taha, surah ke-20. Ayat saya nak baca ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Lagi dia kata wa nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Itu ayat yang betul. Dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan solat. Ni perkara pokok. Jangan pak mak yang pulun. Pak warak, mak warak, anak wakrak. Bunyi rak agak rak. Wakrak. Dia tak mau jenis tu. Pak ulang alik ke masjid, 5 waktu beres. Anak-anak dia tak peduli, tak betul. Banyak hadis-hadis pun ada. Allah sebut wa'mur ahlaka bis-salah, dan perintahkanlah keluarga kamu mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan atau menunaikan solat. Makna apa? Sembayang tu tak salah laju sangat. Kan? Lambat sangat pun tak boleh. Kita ambil tengah-tengah, wasatiyah. Kita ambil tengah-tengah, moderate. Laju sangat tak, lambat sangat tak. Betul. Dalam hadis pun ada. Nabi larang kita baca surah-surah panjang. Mungkin di belakang kita makmum ni. Sebab tu di Mekah, bukan tiap-tiap jemaat baca surah Az-Sajdah. Yang duk gelut ni mata mangan dengan pokok asam ya. Kalau Tok Imam tak baca Rahim, silat-silat petition sampai Menteri Agama. Orang susah payah main keluar pada rumah nak semayang surah Sajadah, dia pergi baca inna a'tayna. Tuan-tuan jangan gelak, imam Sajadah haram pun baca inna a'tayna. Saya senyum seorang-seorang. Dia baca dalam maghrib lah. Maghrib mula-mula dia baca dalam surah Al-Waqi'ah. Dia ambil sikit lah. Mai rakaat kedua inna a'tayna Pak Long. Kata kita serupa. Kan? Ada orang yang nak sambung nak tawaf lagi, ada orang yang nak sambung sa'i lagi sebab dia boleh berhenti dulu. Tawaf sa'i dia boleh berhenti sat. Mana tak cukup tambah nak pi belajar ni, jangan jadi pak turut. Dalam kehidupan ni kalau jadi pak turut tu yang jadi macam tu, orang kata A, kita kata A, kita pun tak tahu kepala ekor. Tuhan sebut dalam surah Al-Isra ayat 36. Surah ke-17 ayat 36. Wala taqfuma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Makna ayat ni abang, jangan jadi pak turun. Bila dengar ustaz baca Quran, baca hadis sahih, balik fikir dulu. Tak lagi main jebon-jebon, syaitan-syaitan ni. Alah bukan betul, kita terpengaruh ni. Main ikut. Saya tak suruh tuan-tuan membenarkan apa ucapan saya malam ni, tapi balik fikir. Ustaz baca surah ayat Quran tu. Dia habaq pula nak bagi Saiful senang cari. Surah ke-17, nama surah Al-Isra ayat 36. Betul ke ustaz ni? Tuan-tuan cek sendiri. Tapi duk ceramah macam ni dah lah 20 tahun dah. Surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Tu tak sebut lagi muka surat lagi tu. Dulu ada tafsir pimpinan Ar-Rahman ni pergi mana tebal jauh. Dia pun pinjam buat balik lah. Kalau ada malam ni saya nak bawa hujah tu ada dalam tu. Bila kamu menunaikan perintah aku, la nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rezeki daripada kamu. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki pada kamu. Selama mana kita berjaya menjadi hamba Allah, tak usah duk fikirlah bab rezeki. Tak ada berim pun boleh hidup minta maaf lah sebut. Saya tak pernah ambil pun berim. Ustaz maaf lah. Kan?
Din tak pernah ambil dia. Berapa kali dia dapat bagi? Allah takat 300 tu takkan tahan 3 tahun. Kan? Tapi bila kita jaga hubungan dengan Allah, rezeki mencurah-curah. Lah pergi duduk di Mekah tu Pak Haji, dalam nak pergi sa'i tu jumpa dia orang Pahang. Ustaz, boleh bagi satu tarikh. Nanti lah Ustaz, aku sa'i tak habis lagi. Entah duduk mana? Bera Pahang. Orang Pahang nak pergi ceramah. Tu jumpa orang Shah Alam. Ustaz, itu saya call lah Ustaz tak jawab lagi. Tak apa, balik-balik ni kita beres lagi. Kan? Jaga hubungan kita ni, muda-muda ni. Tak. Bukan yang muda ya, lama pun sopa lah. Mayang kena bagi beres 5 waktu. Bukan yang tu saja yang Allah suruh. Apa juga. Sebab kita hamba Allah. Kalau kena keluar zakat. Bila datang bulan Ramadan berpuasa, Allah suruh laksana wuduk, kena laksana wuduk. Bukan Islam tu soal ibadah khusus semata-mata, dia ada ibadah umum. Jadi yang pertama matlamat hidup kita adalah hamba Allah. Saya dah cerita kuliah subuh hari itu, saya tak mau baca Al-Quran, nak sebut sikit sebanyak saja. Nabi Ibrahim Allah suruh bawa Siti Hajar dan Ismail ke bumi Mekah yang kering kontang. Dia tak membantah, dia tidak menentang perintah Allah sebab dia sedang Haji Man. Kan? Dia hamba Tuhan. Macam Haji Man juga. Saya telefon tengah malam, Iman, ada budak sakit, tolong pergi hantar Ustaz klinik. Dia tak pernah kata dia tak mau. Tak percaya ni, Pak Long pernah kata tak mau. Sebab dia tahu ni tanggungjawab dia. Rahim bersabar, Rahim tu, jamban tu, dia pak kobek sampai habis. Berak boleh mengendap lah. Rahim pergi perbaik. Rahim tak pernah kata, Ustaz buat niri. Oh jenuh lah, aku pun nak bertukang teruk. Dah lah aku tak mendai tukang. Rahman, siapa juga Rahman, tolong Ustaz pergi baik Abil, dia pergi baik Abil. Masing-masing sedang kita adalah hamba Allah. Tapi ini dalam soal dunia, kenapa kita dengan Tuhan tak jadi macam tu? Kenapa? Tak pelik? Kenapa dengan Tuhan kita tak jadi macam tu? Saya bukan tekankan soal solat, saya bukan jadi solat. Saya tekankan Islam ni kena semua. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Terima Islam, terima sepenuhnya. Bukan separuh-separuh. Saya baru beli kitab Arab, Tafsir Muyassar di Mekah. Duduk dalam Masjidil Haram itu, sementara nak tunggu isyak, buka kitab. Ingatkan Quran, tafsir. Tafsir Muyassar ni makna tafsir yang mudah, ringkas. Tengok-tengok, Masya Allah. Semua dalam bahasa Arab lah. Ustaz boleh ke bahasa Arab? Tak tahu, saya tengok. Saya beli 2. Allah. Tengok ayat yang saya baca tu, Al-Baqarah 208, Masya Allah. Pak Arab murai ni. Bukan ulama' parti pembangkang. Dia suruh terima Islam keseluruhannya. Ada ulama' bahari yang keseluruhannya itu terima. Yang pertama, Islam kita mesti akidah Islam. Kemudian akhlak Islam. Dia bukan ibadah dulu, akhlak dulu. Sebab dalam akhlak ada ikhlas. Yang ketiga, baru ma'ibadah. Lepas ibadah kena syariat. Itu baru Islam yang kafah, yang menyeluruh. Kita hari ni ibadah semata-mata. Semayang 5 waktu hebat. Akidah tak jaga. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran, tengok surah ke-9, surah At-Taubah ayat 84. Pasal apa turun ayat tu? Allah tak bagi Nabi semayang jenazah Abdullah bin Ubay. Pasal apa? Munafik. Mayang belakang Nabi, tolak Islam. Tu orang pula kata kita akidah tak betul. Alamak. Kita yang hendak Islam akidah tak betul. Mari saya baca hadis. Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalatin. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Cakap kita semua ada fakta konkret. Kitab mana, hadis berapa, dalam kitab mana Nabi menyatakan Al-Quran adalah tali Allah. Kalau dalam Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, Ali Imran 103.
Tuhan suruh kita berpegang teguh, pegang kuat-kuat dengan tali Allah. Tali Allah ini agama Islam. Dan agama Islam sumber utama daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi menyambung lagi. Al-Quran adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, yang beramal selaras dengan petunjuk Al-Quran, kana 'alal huda, adalah mereka ini golongannya mendapat petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, sesiapa yang membelakanginya, yang berpaling, yang meninggalkannya, tak mau ikut Quran dan As-Sunnah, mereka adalah golongan yang sesat. Itu hadis, nak Al-Quran. Tengok belah situ, belah sini. Ada ayat tak mana tak Pak Long? Wa ma kana lil mu'minin. Surah ke-33 surah Al-Ahzab ayat 36. Itu dia tak bubuh surah ke berapa, saya tulis habaq, senang cari. Hadis ni boleh kait dengan yang ni. Nak tahu siapa sesat, tengok makna ayat ni. Cuba tuan-tuan baca sendirilah. Nak tahu siapa sesat, tu ya panduannya. Ikut Quran hadis tak sesat. Ni orang cap kita yang cakap Islam tak betul. Tak mana tak betul, tunjuk tengok. Saya ada habaq beratus kali 20 tahun dah berceramah. Jaiz pun tak pernah kacau saya di Selangor. Maiz pun tak pernah Haji Manul. Pi Perak boleh, pi Pahang boleh, pi Terengganu boleh, pi Kelantan. Tak ada majlis agama mana-mana negeri pun mai kacau saya. Pasal apa? Betul lah tu. Kedah tak pernah kacau, Pulau Pinang tak pernah kacau, Perak tak kacau. Kalau kita bawa ajaran sesat lama dah dapat tangkap. Kalau baca Quran hadis terimalah. Kan Nabi sebut taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati, hadis Muslim. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ni, selama itulah kamu tidak sesat. Al-Quran dan Sunnahku. Bila kita sedang, kita hamba Allah, ikut Quran, ikut As-Sunnah, tak sesat ni Pak Haji. Orang kata kita sesat, kata tu pun 100 kali sesat. Kita hamba Tuhan kena ikut. Itu matlamat hidup kita yang pertama. Kita adalah hamba Allah. Ni baru kita sambung. Kita bagi habis malam ni. Tadi kita mula kau apa lah. Dia tak boleh lama-lama. Kuliah ni tak boleh lebih daripada sejam. Orang mengantuk. Tak lagi duduk pakai angguk-angguk. Rupanya ingatkan faham pakai lena. Ingat okey. Lena rupanya khusyuk. Kau apa dah Pak Long? 8. Tadi kita mula kau apa? Ada 7.40 tadi kita mula. Ada no? Sikit lagi. Boleh? Kita nak sambung ni. Matlamat hidup kita. Yang pertama, kita adalah hamba Allah. Hujah saya ialah Az-Zariyat 56. Kemudian saya bawa Ali Imran 83. Orang Islam, orang yang tunduk pada perintah Tuhan, sama ada dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Kena ikut. Bila kita taat tak susah hidup percaya ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya contoh dia lah. Alhamdulillah lah Tuhan bagi. Tak susah hidup duit tak banyak, Pak Haji abang terus terang. Duit simpan tak banyak. Rujuk terkepak boleh lah. Kata nak senang tu tak. Tapi tak apalah, rumah tak berhutang, kereta tak berhutang, lorak apa? Kan? Duit tak banyak, tak apa. Kan? Tapi jiwa kita tenang. Kita ni bila menilai tuan-tuan, siapa duit banyak, siapa kerja besar, orang tu berjaya. Ni orang yang tak cerdik. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Hadis Bukhari. Kita cakap ada sandaran Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tu cerita dia kan. Siapa-siapa tak puas hati main forum perdana dengan saya. Kita nak tengok. Tak. Ada seorang ustazah TV 9. Gagah forum perdana dengan Ustaz Syarilong di Banting. Dia ingat dia glamour Pak Haji. Dia nak last. Saya ambil dulu. Saya pulun habis sampai tak ada apa dia nak cakap. Kesian kat dia. Dia terkejut tuan-tuan. Alamak. Ustaz ni sapu habis tajuk aku nak cakap. Lain kali ambil lah dulu. Kan? Ingat cerai punya kaki walaupun aku tak keluar TV tu. Kan? Lah dia panggil apa saya? Tok Guru. Nasib baik tak cium tangan aku, kau tak celaru pula.
Kan? Cerita dia, ustazah tu terkenal lah keluar kat TV 9 tu. Al-Hijrah. Tak mau sebutlah nama dia. Kan? Baik. Yang kedua, matlamat hidup kita malangnya tafsir pimpinan Ar-Rahman tak ada. Dulu ada di sini Jawi. Saya ingat lagi. Mula-mula dulu ada. Saya nak sebut muka surat, balik cek. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, matlamat kita yang kedua, kita adalah khalifah. Bukan khalifah baca Yasin. Bukan khalifah tahlil. Kita baca Quran dulu. Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia khalifah? Khalifah bila terjemah bahasa Melayu, pengganti kepada Nabi. Apa tanggungjawab khalifah? Tanggungjawab khalifah disebut oleh ulama. Ni kata-kata ulama, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama ni ialah undang-undang peraturan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Untuk menguatkan hujah. Ni kita nak sebut kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ayat Al-Baqarah 30 ni, kalau kitab Jawi muka surat 13. Kalau kitab Rumi muka surat 16. Pi tengok kat bawah pengertian, takrif, tafsir apa erti khalifah. Dengar makna khalifah mengikut tafsiran para ulama negara Malaysia. Bukan saya reka ni, daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawab oleh Allah. Ingat elok. Untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyi ataupun wahyu dan syariat Allah supaya kehidupan mereka teratur. Tuan Haji faham tak? Faham tak, Mri? Khalifah tu ialah seorang yang dipertanggungjawab. Makna orang yang ada kuasa. Orang yang menjadi penguasa, pemimpin. Tanggungjawab dia ialah mentadbir, mengurus kehidupan rakyat berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Dia tak boleh buat syariat sendiri. Dia tak boleh buat undang-undang peraturan hidup sendiri. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal Imam Al-Ghazali kata, An-nasu duyufur rahman fil ardi. Manusia adalah tetamu Allah di muka bumi. Tak apa, tak faham, dia nak bagi senang faham. Kalau orang Bangladesh mai kerja di Malaysia, dia ikut undang-undang Bangladesh kan undang-undang Malaysia, Din, jawab takkan tak nak jawab kot, sikit lah soalan tu. Bukan suruh baca ayat Quran. Kalau kita orang Malaysia, Rahman, kita orang Malaysia pergi kerja, cari makan, cari rezeki di England, kita ikut undang-undang Malaysia ke undang-undang England? Kita orang Malaysia kena ikut Malaysia. Dah. Inilah kata-kata Imam Al-Ghazali yang kita perlu fahami. Kita ni tetamu Allah. Tak faham lagi tetamu Allah. Baik, malam ni siapa dia tetamu? Tuan-tuan dan perempuan malam ni di masjid. Ustaz Syarilong kan? Depa jamu ayat gau. Saya kau boleh nak fresh orange tau. Tapi yang ni yang depa bagi, kita tetamu takkan nak lok-lak kot. Jeman pergi cari fresh orange. Faham tak? Kita ni tetamu Allah di muka bumi. Jadi sebab tu tafsiran pun sebut khalifah dipertanggungjawab untuk mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Tak boleh buat undang-undang sendiri. Tu yang ada undang hudud, ada qisas, ada ta'zir. Nak lagi kita bawa dari surah Sad, surah ke-38 ayat 26, kisah Nabi Daud alaihi salam. Kena tengok kitab tafsir. Saya tak boleh masyari. Tapi takut hangpa nak tengkap tak payah. Takut hangpa tak boleh jawab lah kot, minta maaf lah. Kan? Taklim, Pak Haji Ghaffar. Tapi model Quran hadis banyak. Kita tengok surah Sad, surah ke-38 ayat 26. Kenapa Nabi Daud alaihissalam tunduk dan minta ampun kepada Allah?
Pernah dengar dah Haji Man kisah Nabi Daud? Dia dikahwinkan anak dengan anak apa? Apa yang dua orang tu? Jalut, Talut. Kan? Bila dia bunuh Jalut, dia dikahwinkan dengan anak Talut. Dia ditabal menjadi raja dan juga hakim. Nabi Daud AS. Kemudian berlaku satu peristiwa. Ada seorang hamba Allah ni, dia curi seekor kambing. Dia ada kambing 99 kambing betina. Dia ada seekor kambing jantan, dia curi seekor. Buka kitab tafsir surah Sad, surah ke-38 ayat 26. Nak pergi orang mata manga senang cari. Ustaz Lin ceramah minta maaf abang cari, dia baca ayat Quran baca sendiri. Ustaz ni dia habaq siap. Kan? Balik cari. Orang Shah Alam tu bila saya baca Al-Quran keluar kat skrin. Baca Al-Quran depa tengok loh semua betul. Nama surah ke berapa, ayat ke berapa, saya kembang nak dia. Tak ada kembang saya baca dah ayat tu wa in min syai'in illa indana khazainu. Ini kurniaan Tuhan, jangan kita duk bangga. Dia nak tarik balik boleh tu. Saya pernah kenalah atas mimbar Jumaat. Nak baca ayat tu, kita praktis di rumah ayat tu net terlupa. Ulang kali kedua tak boleh. Ulang ketiga, mai kata hari ni aku kemaluan besar kan? Kalau kali ketiga ni pun tak boleh, aku nak tukar ayat lain. Lepas tu teringat dalam hati, saya kata kat diri saya, padan muka hang ingat hang hebat sangat hari ni, padan muka. Bila kata macam tu pak di dandan, Tuhan bagi ingat ayat tu. Tuhan nak ajar hang tak hebat, aku hebat. Jadi kita jangan nak berasa kemah lah. Kita doktor ke, kita engineer ke, kita pendakwah hebat ke, boleh ingat Quran hadis ke, kita guru besar ke, guru kecil ke, tok imam ke, pelan tok imam pelan sikit. Tok imam tak apa nak sihat kan. Tersaduk bangga sangat. Yang hebat tu Tuhan, yang mulia tu Allah, bukan kita. Jadi bila dia curi, dia dihadapkan ke mahkamah. Yang jadi hakim Nabi Daud. Belum apa-apa lagi Nabi Daud hang ni zalim nah. Yang pergi curi buat apa? Kan? Hang curi buat apa? Kalau orang Melayu kata lain kali jangan mencuri, minta hang tak bagi kedekut. Kan dulu bila kita nakal-nakal Pak Ji, tak tahu lah Pak Ji pernah buat kerja tu ke tak? Saya pernah juga. Teringin buah pelam orang, sapu, tak tahu kena tangkap. Tak curi buah pelam, lain kali nak minta hang tak bagi, hang kedekut. Jawab macam tu Abang Syari. Dia pun sungguh-sungguh juga. Dia bagi sepokok tu, yang pokok-pokok ambil hang. Kan? Nabi Daud kata hawatlah hang buat macam ni. Belum apa-apa lagi, seolah-olah Nabi Daud menuduh dia mencuri. Tuhan turun ayat Quran tuan-tuan, ayat 26 Sad. Allah rakamkan untuk kita kepada umat yang terkemudian, lain kali jangan macam tu. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Tu jawapannya. Bila turun ayat ni Rahman, apa Nabi Daud buat? Sujud kepada Allah, minta ampun. Aku tersilap, aku ikut hawa nafsu aku. Allah tegur Nabi Daud, ya Daud, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Ayat ni sebut iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Allah kata fahkum bainan nas bil haqq. Tugas kamu sebagai khalifah ialah menghukum manusia dengan yang benar. Yang benar ni maksud yang adil. Tidak ada undang-undang dan peraturan yang paling adil melainkan undang-undang peraturan Allah tu Haji. Kalau kita orang Melayu duk kata undang-undang Islam tak sesuai, kata kat saya nak tunjuk kitab, sesuai tak sesuai, semua sesuai jangan kata tak sesuai. Undang-undang Allah cipta kita. Dia tahulah undang-undang peraturan mana yang memberi manfaat, yang mana yang menyebabkan mudarat. Sebab tu dalam soal makan minum ada halal, ada haram, ada tak boleh buat. Bila kita melanggar, kita cuba nak ubah apa yang ditetapkan oleh Allah, tu yang jadi hawa biru. Kita khalifah. Bila dia kena tegur, ya Daud, wahai Daud,
sesungguhnya aku jadikan engkau khalifah di atas muka bumi. Dan tanggungjawab kamu ialah menghukum manusia dengan yang benar. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, ia akan menyebabkan kamu sesat dari jalan yang lurus. Allah dan sujud pada Allah. Tuan Haji minta ampun. Dalam ayat ni tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut, ayat ini dia mengajar para qadi-qadi dan hakim-hakim. Ni dalam Islam. Dia tak boleh terburu-buru buat keputusan. Tidak boleh terpengaruh. Dia mesti wajib berlaku adil. Kena dengar dua-dua pihak. A tuduh B mencuri. Okey, A, apa hujah dia mencuri? B bagi peluang dia bela diri. Pernah dengar tak kisah Saidina Ali radhiyallahu anhu yang mendakwa seorang Yahudi curi baju besi dia? Pernah dengar tak? Kedua-dua mereka dihadapkan ke mahkamah. Ketika itu Ali adalah khalifah. Khalifah yang keempat. Hakim nama Syuraih. Hakim Syuraih ni tanya Ali dalam mahkamah. Wahai Ali, apa bukti baju besi ini milik kamu yang hang dakwa si Yahudi ni curi? Dia tanya tu dulu. Sebab dalam Islam, kalau kita tuduh orang sesat, kita tuduh orang tak betul, kita tuduh orang menyeleweng, bawa bukti. Dari Quran Al-Baqarah 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Tak boleh main tuduh, Abang Syari. Ni adalah Islam. Tu masalah lewat-lewat tu, kena bawa 4 saksi. An-Nur ayat 4, jangan jadi tak reti. Ustaz ni dia cengel lah sikit. Orang kecil, suara kuat. Kan? Kita syok tuduh orang ni tak betul, orang ni bawa mai, bring your proof if you're truthful. Dalam bahasa Inggeris Al-Baqarah 111. Nak baca hadis al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang menyokong apa keterangan Quran. Pendakwa raya kena bawa keterangan. Yang didakwa hendaklah bersumpah atau diberi peluang untuk membela diri. Jadi Nabi Daud ditegur oleh Allah pasal apa? Tak ada apa-apa. Dia kata hang ni awak lah pergi curi. Tak boleh, dengar dulu. Ini dia tanggungjawab kita, hakikat hidup kita. Kita adalah khalifah. Khalifah dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Tak boleh buat undang-undang peraturan sendiri. Kan? Kadang-kadang mereka tak faham, boleh rosak akidah. Ni apa nak potong-potong tangan orang ni? Zalim. Oh, yang kata zalim pula dah undang-undang Allah, rosak akidah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah surah kelima ayat 50. Tuhan tanya, apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang jahiliah makna apa dia? Undang-undang rekaan ciptaan manusia. Undang-undang siapa lebih baik daripada undang-undang aku bagi kaum yang yakin. Yakin keyakinan soal akidah, Tuan Haji Ghafar. Bukan yakin bab hududnya. Kalau kita tak yakin rezeki kita ni bukan ketentuan Allah, rosak akidah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Az-Zukhruf ayat 32. Ini soal rezeki. Kami, kata Allah, yang membahagi-bahagikan di antara kamu dalam kehidupan dunia. Dia ni nak jadi apa, dia ni nak jadi apa, dia mula susah, batu senang balik. Beli kereta pun orang kata nak nak tunjuk kat orang. Contoh, beli kereta baru tu apa nak tunjuk kat orang, kok suka kami lah, kami ada duit, nampak lorak apa? Aku ada duit pun tak beli kereta baru, ikut suka aku lah, aku tak mau beli kereta baru. Yang peduk lorak siapa? Masa orang susah hampa pernah tanya? Pernah tanya? Allah kadiak kesian orang susah tu, boleh aku tolong? Tak pernah tanya pun.
Bila senang duk topong kau tu. Belajarlah mai dengar kuliah ni Quran hadis ni. Taklim. Tapi Quran hadis insya-Allah. Mufti pernah dengar ni. Dengar kenal Dr. Ilyas Zakaria. Bekas pengajian Islam lah, dekan pengajian Islam. Jumpa saya di Masjid Padang Serai, peluk. Panggil Tok Guru. Dia doktor. Saya kata, doktor, dulu masa saya kerja bank saya, dia ikut kuliah doktor. Di Parit Buntak. Setelah ni, saya kena ikut kuliah ustaz pula. Pula dia. Kan? Kita bukan mampu, kita cakap ada Quran hadis. Dr. Haruddin, benar tak ceramah saya? Ceramah dengan saya, Pak Haji. Saya masuk, jumpa dia peluk saya salam lah. Dia peluk, saya Tok Guru apa. Dia kata muda lagi ustaz ni. 60 dah doktor. Tak 100 lagi. Makna dia doa sampai 100. Hampa tunggulah lagi aku hidup hampa sakit lah. Saya jenis tak cerainya. Cakap mesti jelas. Ada dalil dan bukti, ada keterangan, ada Quran, ada hadis. Taklim, Rahim, boleh lah. Tapi laku lah itu lah. Nah. Cerita macam tu. Nah, kena faham. Tak usah duk komen. Undang-undang Islam tak susah. Kita adalah tetamu Allah di muka bumi. Ini bumi ni milik Allah. Saya ulang sekali lagi ayat 284 Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Termasuk kita. Kena ikutlah kita main bumi dia. Kalau tak suka cara undang-undang peraturan Allah, pergi cari. Ada bumi lain. Tak ada kan? Tu matlamat hidup kita. Bukan kita duk nak kempen hudud-hudud ni soal politik. Ini soal ketentuan agama. Nak dalil qat'i. Tak larat nak baca dah. Al-Jathiyah 18, An-Nisa 105, Al-Ma'idah 49. Itu dipanggil dalil qat'i, kewajipan melaksanakan hudud. Jangan jadi tak faham. Saya baca satu sudah. 105 An-Nisa. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Dengar maksudnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab yang membawa kebenaran. Untuk apa? Ni Quran ni Allah bawa turun di bulan Ramadan. Setengah kata 17 Ramadan, setengah kata 24 Ramadan. Tak payah tengkak lah. Tapi yang pastinya dia turun bulan Ramadan. Betul tak Jiman? Jiman mengangguk betul? Bagi dalil Quran. Ada betul. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Itu dalil. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Tak payah bertengkar. Tapi kenapa? Untuk apa Allah turunkan Quran? Tuhan sebut. Ni kata dalil qat'i. Litahkuma bainan nas. Supaya kamu menghukum manusia. Allah tak berhenti tentu Haji Man. Kalau Allah berhenti tentu, mencuri, kita penjara. Tak. Allah sambung. Bima arakallah. Menghukum manusia dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah atau yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Dalam Quran mencuri, apa hukum dia, Jiman? Lena apa? Orang tanya curi, apa hukum dia? Potong tangan. Dia takut ayat Quran. Saya jawablah. Al-Ma'idah 238. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Al-Ma'idah 38. Dalil curi potong tangan. Jangan pandai-pandai duk pi penjara. Tak boleh. Ini qat'i. Qat'i ni yang jelas, yang terang, yang putus. Tuhan kata litahkum bainan nas bima arakallah. Kamu kena hukum manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Awak kita ni pandai pada Tuhan kah? Cuba tu kita tengok jenayah dalam negara kita, Masya Allah. Haji Man anda dari Quran surah 24 An-Nur ayat 63. Pasal ketegak ni hari ni kena ni. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ni ayat dia. Tuhan kata hamba jaga.
Hampa tolak hudud, hampa tolak kisah, hampa tolak perundangan aku akan timpakan musibah. Ini bukan soal politik, ada dalam Quran. Duk panggil ustaz cerai-cerai main mengajak sampai kiamat, hampa tak faham. Minta maaf lah. Ustaz ni dia politik, dia jelas. Baca dalam Quran hadis, sebut surah berapa, baca balik tengok ada ke tak ada. Timbalan pengarah Jais duduk bawah saya khutbah Jumaat, tengok mufti duduk dalam kuliah. Kalau tak betul Rahim, mufti kena mai. Ustaz tadi tak betul, tolong betul. Tuan-tuan, bukan mufti orang kampung Matang Berangan, ya Allah. Minta maaf lah kan. Mufti timbalan pengarah Jais, ustaz, Masya Allah, tak keluar TV ya. Kalau mereka bagi peluang RTM, ada seorang tu anak murid saya kerja RTM, ustaz, saya nak bawa ustaz, kita buat rakaman aku tak mau, aku mau siaran langsung. Tak lagi rakaman, aku cakap lain, hampa edit kot lain kan. Kalau live aku mau, live susah ustaz. Kalau rakaman saya boleh, sebab dia bidang tu. Tak mau rakaman, tak mau. Kita mau live biar semua orang dengar hujah kita, lepas tak ada nak potong. Yang tu dia edit lah Rahim, tinggal satu Malaysia ya. Mati aku. Yang buat ni satu Malaysia pula ni kan. Tak tahu tengok jari dia buat macam tu pula. Kacau. Tu cerita dia. Di luar tu tak senyum tu. Tu yang orang takut nak dengar kuliah Syaril Long. Hampa nak dengar tak dengar tu pulang kat hampa. Nah, kita lama dah, bukan baru 20 tahun dah di mana masak dah bidang dakwah ni. Ni saya ada perancangan lagi tuan-tuan. Mungkin insya-Allah nanti saya meninggalkan negara Malaysia pula lepas ni. Insya-Allah. Ada lagi perancangan saya. Saya bukan nak untuk orang Islam ya. Orang bukan Islam pun kita nak berdakwah. Sebab dakwah pada orang bukan Islam di Malaysia tak jelas. Sebab tu depa duk hina Islam, tapi tak heranlah depa hina Islam sebab Melayu sendiri pun hina Islam. Apa Kasih Ahmad tak kata? Apa Dr. Mahathir tak kata kat Nabi? Ingat apa Dr. Mahathir kata? Jiman sahati kata, kalau aku tahu aku duduk belakang apa. Yang hampir duduk depan cari apa? Kita tak perlu berterima kasih kat Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau. Mana ada seorang ustaz ulama berani tegur. Tuan-tuan tahu apa hukum? Kena tengok At-Taubah ayat 65-66. Rosak akidah. Mai rumah saya baru beli kitab tafsir Muyassar tu, Arab tu. Mai saya nak tunjuk. Apa hukum? Tu cerita dia, jangan duk parlimen lah dengan undang-undang Islam ni. Kalau siapa-siapa kata tak sesuai, mai saya tunjuk surah ke-22 ayat 67, muka surat 858 tafsir pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi. 1309 Az-Zukhruf ayat 44. Pi tengok sesuai tak sesuai? Sesuai. Dia yang mencipta kita, takkan dia tak tahu Pak Haji? Pak Haji bela anak 5 orang lah kata. Pak Haji arif tak tentang perangai anak-anak Pak Haji 5 orang? Mesti tahu dah anak nombor 1 macam mana perangai dia, kegemaran dia, minat dia. Betul tak? Takkan Jiman ada anak tak kenal perangai anak, cerai silap-silap anak pula kenal perangai Pak Jiman. Dia kata pak aku ni cerai, balik awal kita contoh saja Jiman. Sebab tu tanggungjawab kita yang kedua, matlamat hidup kita, kita ni khalifah. Jangan duk tikai hudud lagi, insya-Allah bila dah kuliah yang akan datang saya akan bahas perkara-perkara yang membatalkan akidah, yang merosakkan iman dan Islam. Jangan main-main. Khalifah yang ketiga. Yang ketiga, inilah peluang Tuhan bagi sekali ni saja. Waktu kita masih hidup, yang ketiga matlamat hidup kita ialah untuk beramal dengan amal soleh. Yang ni banyak orang tak faham Pak Haji. Orang Melayu boleh semayang karaoke, semayang, puasa, zakat, haji, Islam dah. Amal soleh dah. Mari kita baca hadis dulu, lepas tu kita baca ayat Quran. Amal soleh ni kena tengok hadis Muslim. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 112, dia ada letak hadis ni. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya sesiapa yang beramal dengan satu amalan, dengar elok, yang tidak selaras, tak sama sebagaimana yang aku ajar,
amalan itu ditolak. Ibnu Katsir ni ulama. Dia mensyarahkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim ni, dia menyebut Tuan Haji dan kitab tafsir Ibnu Katsir, sesuatu amalan yang kita kerjakan itu diterima sebagai amal soleh apabila ada dua syarat. Lepas ni kita bawa dari Quran pula untuk menguatkan hujah Ibnu Katsir. Ingat elok di. Nak jadi amal soleh ni dia ada dua syarat tu. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Pertama, amalan itu mestilah ikhlas kerana Allah. Bukan saya yang hurai hadis ni, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tak cukup dengan keikhlasan. Yang kedua, yang ni, amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini menepati syarak. Makna menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Bila yang kita amal ni kerana Allah dan tidak menyalahi Al-Quran As-Sunnah, amal soleh. Baiklah Pak Ji, kita menyaga 6 ekor kerana Allah Ta'ala ni, nak cari rezeki untuk anak ni kerana Allah Ta'ala, jual 6 ekor jadi amal soleh kah? Rahim. Macam tu juga pilih pemimpin. Nak jadi amal soleh, kita kena pilih pemimpin berdasarkan tuntutan Quran. Bukan tahu boleh main pilih. Banyak, nanti hadis akan datang banyak lagi. Hadis pun saya akan boleh baca. Apa yang kita buat, mesti ada dua. Pertama, ikhlas kerana Allah. Pertama sekali, mari kita nak jawab. Kadang-kadang orang terkeliru. Pasal apa kena ikhlas, Ustaz? Jawapannya ada dalam suratul Hijri, surah ke-15 ayat 39-40. Haji Imam tak nak tulis lah, berhenti lah. Dah bawa pen, tulis lah. Nak nganggur apa lagi? Dengar ayat Quran ni, wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis laknatullah ni tuan-tuan. Dia tahu dah, dia dijauhi rahmat Allah. Tak ada harapan peluang nak masuk syurga. Jadi takkan dia nak duduk neraka seorang-seorang dia. Dia nak cari juga orang Arab, Melayu. Kan? Tak boleh jadi teman dia. Dia minta kepada Allah, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Tak kira lah ustaz pandai berceramah ke, tok guru alim ke, apa Quran ke. Allah kata boleh. Tapi ada pengecualiannya. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Ni sebab tu kena ikhlas. Kecuali hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas, yang amalan dia semata-mata kerana aku. Yang ni hang tak boleh. Jadi kita buat ni Haji Man mesti kerana Allah. Haji Man duk baca dan sembahyang tak ingat. Allahu Akbar. Apa dia Haji Man baca apa tu? Ni pasal terlalu banyak mengaji, tak ingat tu. Sekali-sekali mengaji dia apa ingat? Tak pernah dengar. Wah ni aku ingat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162. Yang itulah ikhlas. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya inna salati, semayangku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Sembang kerana Allah, ustaz sembang kemas. Tu dia mai apa tu kerana duit lah. Tu dia, mai cari. Kena kata kat ustaz-ustaz ni, mai mesti kerana duit tu. Kan? Nak tahu ustaz tu ikhlas tak ikhlas senang ya, Pak Ji Ghafar. Test dia tengok. Lepas kuliah bulan ni jangan bagi. Uji dah, tapi jangan uji saya, uji orang lain lah. Uji saya satu kezaliman. Bulan depan tak mai dah. Dah lah mai jauh, hampa tak bagi pula. Duit lillahi ta'ala, mampu ya kawan tu. Kan? Tapi saya ada prinsip, saya tak pernah letak harga. Itu pegangan saya dari dulu sampai lah insyaAllah sampai ke akhir hayat. Orang tanya Haji mana? Ni nak pergi KLIA. Ustaz naik apa? Kapal terbang. Hampa sanggup lah bayar tiket kapal terbang Allah, tak apa aku beli sendirilah. Ingat aku cerai sangat. Dan ni masalah ni nak bagi sagu hati macam mana? Dah dia tanya. Saya kata tak boleh bagi 500, bagi 2,000.
Dia tahu banyak kan, dah hang tanya bahlul oi. Kan? Prinsip saya, pegangan saya tak letak agak. Saya bimbang takut hilang keikhlasan. Kan? Ada tempat je Rahim, hak orang bagi lebih, saya ambil korang. Tak bisa naik paklong. Kadang kesian apa bagi lebih ingat, tak apa, matuk tabung apa baliklah. Kita pun tak keberkatan tuan-tuan. Kan? Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Hadis Muslim. Orang Islam yang baik ni orang Islam yang ada sifat qanaah. Dia rasa cukup dengan apa Tuhan bagi, alhamdulillah. Lebih-lebih pun takut juga. Sebab tu kena ikhlas. Karena orang yang ikhlas, iblis tak boleh kelentong. Yang kedua, amalan kita mesti jangan menyalahi Al-Quran As-Sunnah atau menepati syarak. Itu berdasarkan hadis. Mai kita tengok ayat Quran pula. Amal soleh siapa boleh baca kat saya? Ni budak-budak tahfiz. Aiman, kot nak cuba tengok. Ambil lepas nikah nampak berseri hang Aiman lah. Tu yang aku suruh nikah awal tu. Sonok. Mudah-mudahan dapat anak soleh-solehah, insya-Allah. Ustaz doa. Kenal dia daripada kecil, ikut saya berdakwah tuan-tuan. Ni daripada kecil duk pakai pamper. Tonggek bengkok kat aku pula. Aku kata hang bodoh, dia balas aku, hang bodoh. Kok saya kaji musik dia kecil-kecil, tonggek bengkok. Hang tahu lah. Tidak pi longkang noh. Allah. Mbak kita ni kami 4 orang tidak pi longkang di Petaling Jaya. Nak pi rumah kakak saya pukul 3 pagi, takkan nak gerak orang. Surau kunci, ada longkang pun longkang lah, tepi tu pun jadilah. Tak sahabat landing time. Pengalaman tuan-tuan. Kan? Saya lebih suka kita mula biar daripada bawah. Biasa tidur surau masjid. Kan? Lama-lama Tuhan bagilah pelan-pelan. Hotel lah tak tidur lah, surau masjid tak main lah. Masjid, rumah banglo. Saya di Kuala Lumpur dah rumah tuan. Orang bagi rumah kat saya 15 tahun dah. Ambil lah rumah ni kat ustaz, ustaz duduk lah. Silap dia satu ya Jiman, dia tak bagi suri rumah. Yang tu dia silap. Dia bagi rumah saja. Pelengkap dia suri rumah. Baru cantik Pak dia kapal kata. Tuan-tuan bayangkan tengok, sewa 700 kali 12 bulan 8,400 kali 15 tahun. Dia infak banyak Abang Syari. Saya pernah bayar sekali je duit sewa. Dia tahu saya masuk sengak-sengak, dia telefon, ustaz dah masuk akaun saya ke? Takkan nak bohong, ustaz kan warak-warak, tak cakap bohong. Betul Lain-lain jangan masuk ustaz, saya tak mahu duit ustaz. Ustaz duduklah. Saya nak buat infak ni. Bodoh. Kali tengoklah. 8 kali doang dia lah. 8,400 kali 15 tahun. Berapa ratus ribu. Saya ada driver tuan-tuan, bukan nak hack. Sebab tu saya sihat, alhamdulillah. 2 driver di Selangor. Telefon lah, pergi Subang Airport, nak pergi ambil, aku tak larat naik taxi, dia ambil. Nah, Tuhan bagi alhamdulillah. Kita mula susah. Naik kereta WA 4716. WA tu apa? Wali Allah. Wali Allah pun bagi kat Man ni bukan wali tu, lingkup tu Aku pun tak tahu wali Allah duduk tak mana lah ni. Kan? Mula pelan-pelan lah. Oi, pergi Kuala Lumpur 12 tahun tuan-tuan naik bas. Cemui lah dah naik kapal terbang. 3 tahun lah. Dia balik naik kapal terbang, nak hantar saya hantar. Tuhan bagi alhamdulillah. Pelan-pelan lah, jangan gelojoh. Kan? Kalau kita naik cepat, takut jatuh cepat. Saya 20 tahun dah Jiman. Kalau jatuh pun tak apa, lama dah 20 tahun. Tapi alhamdulillah tak jatuh lagi ya. Kan? Orang kata ni saya kira lah kat dia macam-macam kan? Saya duduk macam saya. Alhamdulillah. Badan sihat. Boleh beramal ibadah sikit sebanyak. Mengajar ikut kemampuan kita. Kalau orang kata nak jadi tok guru, kena alim, pembohong. Tengok hadis Muslim. Ad-dinun nasihat. Kena bagi nasihat. Tengok hadis Bukhari. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku. Walaupun sepotong ayat. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Nasihat ni kewajipan kita bersama. Kalau ustaz pun terlanjur, tak apa, tegur, tak ada masalah. Saya gentleman. Tapi kalau benda kita cakap betul, ada dari Quran hadis, tak salah, tolak, rosak akidah. Kita tengok pula Quran, ada seorang tak mau jawab.
Hafal Quran ni anak leh, kut nak cuba. RM1. Anak man? Nak Pak Long? Din tunduk. Apa dia amal soleh dalam Quran? RM1. 1 saat di sekarang, habis. Nasib baik hangpa tak jawab, tak melayang duit aku. Aku pun ada duit balik pada Mekah. Beg duit pun kempeh. Hari Ahad ni pergi cabut balik di Kuala Lumpur pula. Oh, kenal lah tuan-tuan. Kita duk buat kerja-kerja ni mulia ni. Tahfiz tu, Allah. Tahun 2016 ada SPM. Lah dunia lah tak boleh Pak Haji Rafal, terpaksa. Nak pergi luar negara kena ada SPM. Tempoh pengajian 6 tahun. Target habis Quran, sambung akademik pula. Akademik daripada tahun pertama sampai tahun ke-6. Sebagai persediaan. Dunia apa-apa boleh, agama pun boleh. Masya Allah. Kan? Apa dia amal soleh? Saya jawablah Suratul Namli, surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19. Inilah ayat yang menjawab, yang menyokong hadis tadi. Amal soleh ialah dalam Quran Allah berfirman, ayat ke-19 Suratul Namli, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadika salihin. Yang tengah-tengah, wa an a'mala salihan tardah. Amal soleh ialah amal yang diredai oleh Allah. Saya yakin Allah redha dengan amalan saya sekiranya saya ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal-amal yang saya kerjakan ini tidak menyalahi Al-Quran As-Sunnah. Jadi amal soleh. Tadi saya sebut soal pilih pemimpin, Pak Haji. Tuhan ajak. Ciri-ciri kepimpinan Islam. Kita pilih pemimpin yang ada sifat ni. Kerana Allah dan pilih menepati Quran. Jadi amal soleh. Menang kalah tu tak penting. Ada ganjaran di sisi Allah. Kau nak tahulah salah satu ciri-ciri ayat Al-Quran, ciri-ciri kepimpinan Islam, buka surah ke-22 Al-Hajj ayat 41. Ni pemimpin yang kita nak, alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Al-Hajj 41. Ni pemimpin jenis ni, siapa ada sifat ni elok jadi pemimpin. Yang tak boleh kena tengok dalam ayat lain, surah Muhammad ayat 22 23. Yang ni tak boleh. Jadi dia ikut hawa nafsu. Dia tolak Quran hadis. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ini contoh. Selama mana amal-amal kita menepati Quran dan hadis dan kerana Allah, amal soleh. Tak kira orang awam, ustaz mai kerana duit, hilap poci. Ramai hilap poci, enar kacra cek. Cek itu sedap di mana? Sirih. Ayat sirih kena muka. Ustaz sembang ke mai kerana duit habis. Bukan kerana Allah, kerana duit. Tuan-tuan pun mai juga, mai bukan kerana Allah, nak mengintip. Hari ni dia nak kata apa pula? Lebih baik hampa pergi balik. Hampa pun tak dapat pahala, ustaz pun tak dapat pahala. Mai kerana Allah. Menepati syarak dah ni. Baca Quran, baca hadis, duduk dalam masjid, niat i'tikaf, masya-Allah. Nak berhentilah, jangan bimbang. Akhir sekali. Matlamat hidup kita yang keempat. Tadi amal soleh nah, rebutlah peluang. Saya nak baca ayat ni tentang amal soleh. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 37. Kau tak lengkap. Ada satu golongan yang sedang diazab di dalam neraka Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuan-tuan selalu dengar surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ni lagi lengkap. Wahai Tuhan kami. Depa ni duk kena azab ni dalam neraka. Keluarkanlah kami daripada azab neraka ini. Nak buat apa Pak Haji? Na'mal salihan. Sekali ini kami nak beramal dengan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang lain daripada apa yang pernah kami amalkan dahulu ketika hidup di dunia. Dulu hang suruh kita sokong perjuangan Islam, aku tak sokong. Aku lawan lagi Islam. Hang suruh pilih pemimpin cara hang, kami tak ikut cara. Sekali ini bagi peluang, kami nak ikut semua. Ni penyesalan. Fatir ni surah sebelum Yasin di pertengahan ayat ke-37.
Itu matlamat hidup kita ialah beramal dengan amal soleh. Apa dia? Ikhlas kerana Allah, menepati syarak, menepati Al-Quran, As-Sunnah. Akhir sekali matlamat hidup kita yang keempat, Allah sebut, yakni utamakan akhirat. Utamakan akhirat. Kita hari ni, Pak Haji, utamakan dunia. Soal dunia pulun sungguh. Uish. Kalau orang janji nak bagi komisen ke apa, pulun. Kan? Bak duit ni, orang telefon, Ustaz, ni saya nak bagi, tak masuk-masuk lagi, duk check account tak masuk, mangkuk pasal dunia. Apa dalil utamakan akhirat? Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tu dalil dia. Dan dengan apa yang kukurniakan kepada kamu, tuntutlah, carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Ada ilmu agama, amal berdakwah bagi jelas. Dikurniakan duit melimpah ruah, kekayaan, keluarkan zakat, di samping membantu orang-orang yang perlu diberi bantuan. Ini semua utamakan akhirat. Pergi Mekah. Ni Mekah tak pergi, Pak Haji. Jenis tablik kan, minta maaf kalau ada tablik jangan marah kan. Dia dua kira pergi India dengan Pakistan. Saya tanya dia, hang pernah pergi tak Mekah? Tak lagi. Dengar pergi Pakistan dah 3 kali dah. Tambang Pakistan 3 kali tu boleh pergi Mekah dah. Siapa nak pergi umrah tahun 2015 boleh. Saya dah buka dah syarikat dah ni. Bawa orang pergi Mekah pula. Kita pun nak hidup senang enggak man. Hujung tahun bulan 12 kita pergi insya-Allah. Saya mau tawif, kita tunjuk cara macam mana nak umrah. Haji tak mau, kita lama sangat. Umrah tak apa, 12 hari ya. Haji letih tuan-tuan kalau jadi mutawif. Utamakan akhirat. Pergi dulu Mekah, balik esok. Pergi kemas kini buku tabung haji. Tengok baki berapa, Haji Man. Pergi kemas kini tengok banyak lagi, 1 juta lagi. 1 juta rupiah lah. Aku haji buat dah, umrah buat dah, duit banyak. Takkanlah nak pakai kereta cabuk ni ya. Nak tukar Navara. Tak apa. Pak Long kata. Nak tukar Navara tak apa, pergi dah haji. Bukan salah, tak salah. Haji buat dah, umrah buat dah, zakat keluar dah. Nak tukar Navara. Tak apa. Ustaz Wira Ra je. Kan? Itu dia cerita dia. Tak apa. Sebab Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa habuan dunia, tapi utamakan akhirat. Faham? Nak makan sedap boleh, nak rumah besar boleh. Ni ayat dah. Tidak menjadi kesalahan. Nak kereta besar, rumah besar, hidup mewah tak apa, nak makan sedap buat. Tanya, akhirat buat lagi. Ni matlamat hidup kita. Ada orang muda alhamdulillah 2 orang. Kaya tuan-tuan. Haji pidah. Minta nasihat saya. Jimat, kita beritahu lah. Hampa muda, duit banyak, ciak beliau. Depa ni beri tak bagi, tak parah. Kan? Ciak beliau makan tak habis. Kita duk gelut-gelut ni, bokau ciak, makan tak cukup. Tu pun jangan hangit. Kan? Dah hampa minta nasihat aku, hampa muda-muda pergi buat kerja haji. Hampa duit ada. Depa pergi 20 hari, pakej 65,000. Takdir saya pun pergi juga tahun yang sama. Telefon dia, hampa duduk mana? Zam-Zam Tower, bukan Zam-Zam ala Kazam. Zam-Zam Tower tu dia depan Masjidil Haram tu. Tingkat 9 Zam-Zam Tower ada satu surau yang Arab Saudi isytihar sebagai sebahagian Masjidil Haram. Pak Ji tak pernah sembahyang tu. Pergi tingkat 9 tu. Orang besar Malaysia semua duduk tentu. Segan nak turun ke Masjidil Haram pakai duduk sembahyang tentu. Sebab Arab Saudi isytihar sebahagian daripada Masjidil Haram. Saya pergi ya. Saya sembahyang asar tak puas walaupun nampak Kaabah, nampak bumbung tapi tak apa nak syok. Depa orang senang-senang tak mau turun dan soong. Tonton pi di Mina ada sebuah hotel. Mina kita kena bermalam kerana wajib haji 3 hari 3 malam. Hotel tu tak mahal Pak Haji, tapi orang kaya duduk penuh. 1 hari tak mahal, 100,000. 3 hari melontak 300,000. Hotel tu beroperasi setahun sekali ya. Tu pun penuh Haji Man. Depa melontak ada laluan asing tak kacau dengan orang. Sambil baca sahabat boleh melontak.
Punya mewah Abang Syakri. Oi, orang kaya. Ha, ni orang kaya saya cerita ni. Hampa duduk mana? Zam-Zam Tower. Bukan Zam-Zam Al-Kazam. Ha? Bilik mana? Aku nak pergi tengok bilik hampa. Tu dia tengok bilik hotel. Tak apa. Dia kaya. Balik-balik. Beli Mercedes 1 juta. Beli pula baru BMW 1 juta lebih. Buat rumah 2 juta. Dia. Tak apa. Dia utama akhirat. Akhirat beres dah. Semayang tak tinggal. Sedekah bagi. Zakat keluar. Bukan tak boleh nah. Jangan kata Islam ni susah, ikut Islam tak boleh duduk senang. Siapa kata? Ni ayat ni kata boleh. Jangan kamu lupa habuan dunia. Buka tafsir. Itulah matlamat hidup kita. Nah, 4, untuk mengakhiri, kita adalah hamba Allah. Yang kedua, kita khalifatullah fil ard. Khalifah. Tanggungjawab kita ada. Yang ketiga, untuk beramal dengan amal soleh. Yang keempat, utamakan akhirat. Tapi jangan lupa habuan dunia. Inilah selingan untuk malam ni. Pasal kosong saya tak pergi mana yang malam esok, tak boleh dah lah. Malam esok lusa semua ada balik lah, forum perdana lah apalah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lah di masa-masa akan datang. Ni cara yang saya buat. Kalau kekurangan tu kerana ilmu saya yang cetek, minta maaf lah. Yang tuan-tuan tak faham, kita tanya Ustaz Amri. Walaupun dia muda, tapi ilmu dia hebat. Saya banyak rujuk Ustaz Jamal, walaupun mereka lebih muda pada saya, tapi mereka mendalami ilmu Islam. Mereka mengaji lama. Kita ni Tuhan bagi sikit-sikit ni kerana kita berpegang dengan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Hadis Bukhari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.